بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Alam ta'lam anna Allah, tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, yang menguasai segala alam langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Sambungan kepada ayat sebelum ini yang menyatakan kaum Yahudi membuat suatu bantahan. Bantahannya ialah apa perlunya kebangkitan Nabi Muhammad sedangkan kita sudah punya Nabi Musa? Apa perlunya Al-Quran? Kita sudah mempunyai kitab Taurat. Pakai saja kitab Taurat sampai akhir kiamat. Kekalkan saja syariat Nabi Musa sampai hari kiamat. Tak perlu bangkit Nabi Muhammad, tak perlu bangkit, tak perlu utus wahyu yang baru, Al-Quran. Kata mereka, kebangkitan Nabi Muhammad boleh bawa pecah belah. Kebangkitan penurunan wahyu Al-Quran juga boleh membawa kacau bilau, keliru, sebab banyak sangat kitab suci, Taurat lagi, Quran lagi, kata mereka. Jadi oleh kerana itu mereka tidak suka konsep sebelum ini disebutnya nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, kami tidak nasahkan satu ayat ataupun kami tidak tangguhkan penurunan sesuatu ayat, satu kitab, kecuali kami bawa datang yang baru lebih baik daripada yang lama. Itu konsepnya. Yahudi menolak hakikat ini. Mereka mahu kitab mereka dikekalkan, nabi mereka dikekalkan. Dalam ayat 107 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bukankah kamu tidak tahukah bahawa Allah Subhanahu wa taala menguasai langit dan bumi, menguasai mulku kerajaan, al-mulk, kerajaan. Bukankah Allah itu kerajaan di langit dan kerajaan di bumi? Besarnya kerajaan Allah, dan dalam kerajaan ini Allah Subhanahu wa taala tahu daripada yang sebesar-besar ada dalam kerajaannya sampai kepada yang kecil-kecilnya. Jadi berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala itulah maka syariat Nabi Musa alaihi salatu wasalam perlu ditukar kepada syariat yang baru, kerana syariat itu sudah tamat tempoh, layak gunanya. Demikian juga kitab Taurat itu ada beberapa perkara yang perlu dipertingkatkan, perlu ditukar kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Dasarnya bukan semata-mata nak tukar, tidak, tetapi dasarnya ialah yang datang yang lebih baru, lebih baik daripada yang lama, berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gitu jawapan kepada kepada orang Yahudi. Bagi undang-undang perlu diambil kira orang yang pengguna undang, pengamal undang-undang itu sendiri. Mereka hidup pada waktu mana, negeri mana, bagaimana pulanya tabiat dan kehidupan mereka. Undang-undang dan peraturan adalah sesuai dengan mereka. Undang-undang bagaikan ubat yang diberi oleh seorang doktor. Doktor akan memberi sebuah jenis ubat kepada pesakitnya setelah mengambil kira umurnya, darahnya, penyakitnya, tinggi rendah dan yang kedudukannya, semua sekali tidak ambil kira, nah obatnya dia diberi. Kemudian diberi pula lagi antibiotik. Masa siapa habis, kata dia. Habis. Mengapa demikian? Kerana ini tidak boleh orang lain baru sakit, obat tu juga. Itu bukan doktor namanya. Ini dia tidak mengaji. Yang mengaji tidak begitu. Ubat adalah sesuai dengan pesakit, sesuai dengan umur, sesuai dengan darah, sesuai dengan kedudukan, dan makan pula pun tak boleh kurang dan tak boleh lebih daripada kadar yang ditetapkan.
Hakikat ini, ilmu ini tidak ada pada Yahudi. Yahudi dia ingatnya kitab suci ini seperti panado. Marilah siapa-siapa pun panado sajalah, tak payahlah kitab lain. Ini yang ada pada mereka. Quran jawab di sini. Katanya, alam ta'lam annallah, tidakkah engkau ni merujuk kepada Yahudi lah, atau merujuk kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Yahudi hakikat ini. Annallaha lahu mulkus samawati wal ardi, bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi. Alam langit lain, alam bumi lain, penduduk di langit lain, penduduk di bumi lain. Oleh kerana itu kerajaan langit lain dari undang-undang di langit lain daripada undang-undang di bumi. Jadi oleh kerana itu umat Nabi Musa lain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bagi kamu tak ada siapa pun pelindung, tak ada siapa pun boleh memberi pertolongan selain daripada Allah. Allah jua yang boleh memberi pertolongan dan boleh memberi pelindungan. Pelindungannya bagi kamu, pertolongan bagi kamu sekarang berpaling pula kepada Nabi Muhammad. Setelah sekian lama kamu berpaling kepada Nabi Musa, dan cukup dengan ubat yang diberi oleh Nabi Musa itu. Ubat yang diberi oleh Nabi Musa, yang diberi kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kamu adalah ubat bagi penyakit yang mendadak datang menyerang kamu. Penyakit mendadak. Sekarang kamu balik kepada umat Nabi, kepada syariat Nabi Muhammad. Ubat ini ubat biasa dan daya tahannya lebih, keupayaannya lebih tinggi. Jadi siapakah yang mengaturkan semuanya ini? Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah sumber-sumber lain yang boleh memberi pertolongan begitu? Tiada. Malakum, tiada bagi kamu wali dan nasir. Wali artinya pelindung. Wali pelindung, seperti wali ni bapa yang melindungi anak dia. Apa saja kepentingan anak dia, perkara yang boleh menjejaskan kepada anak dia, walilah yang melindunginya. Walilah yang bertanggungjawab. Allah wali bagi kamu semuanya. Yang kedua pulanya nasir, pertolongan. Nasir ini lain daripada nasir. Di sini nasir, nun sad ya ra. Satu lagi nun alif sad ra. Nasir penolong. Nasir ini sangat-sangat melindungi, sangat-sangat menolong. Sirah mubalaghah namanya dalam nahwu. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna an tas'alu rasulakum, adakah kamu pula, yakni umat Nabi Muhammad, hendak meminta dari rasul kamu, an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kufur, faqad dhalla sawa'as sabil, sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ayat ini pula ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak perlu lagi mengulangi sejarah yang telah berlalu kepada umat Nabi Musa. Antara sejarah yang berlalu kepada mereka yang ingin disebutkan di dalam ayat ini, cerewet dan suka bertanya dengan tujuan untuk merendah-rendahkan, mempermain-mainkan masalah, mempermain-mainkan isu. Mereka bertanya Nabi Musa seperti dia dalam kisah lembu dahulu. Tanya macam mana lembu ni. Lembu tu pulaknya tidak muda, tidak terlalu tua. Warnanya macam mana, ada tapung ke tak ada tapung, warna kuning macam mana, hijau ke hitam ke. Begitu. Jadi kalau macam tu banyak masalah pada Yahudi. Mereka bukan nak tahu. Sepatutnya mereka tidak bertanya, cari saja lembu, sebelah saja. Jadi umat Nabi Muhammad jangan ulangi perkara yang seumpama itu. Berjumpa dengan Nabi Muhammad kata sembahyang saja. Janganlah bertanya banyak-banyak. Lagu mana, macam mana. Memang kalau nak tanya hadis detail tak habis. Dan dalam hal-hal yang seumpama ini tidaklah perlu sangat banyak bertanya sehingga menyulitkan hidup sebagai seorang ahli beragama. Kita lihat di dalam keterangan Al-Quranul Karim, perkara banyak yang didetailkan. Yang tak detailkan.
Mengapa demikian? Yang didetailkan itu ada hikmat di sebaliknya. Yang tak detail itu tak ada apa-apa, buatkan sajalah. Tak payahlah duk tanya-tanya. Tapi bila diperincikan, diperdalamkan, dia sulit, dia lebih susah. Yang diperincikan di dalam Al-Quran ialah mengenai hak-hak harta benda. Tanggungjawab harta benda. Misalnya pusaka didetailkan di dalam Al-Quran. Siapa dapat 1/3, siapa dapat 1/6, siapa dapat asabah, siapa detail. Pasti dia membabitkan harta, dan harta ini boleh mengancam keselamatan. Mengancam keselamatan manusia. Yang pertama. Yang kedua, didetailkan juga perkara-perkara yang boleh memudaratkan hidup mereka. Masalah haram, masalah judi, ini didetailkan juga. Masuk dalam muamalah juga, hal judi, hal menipu, didetailkan. Tapi dalam hal-hal yang berbentuk macam mana? Berbentuk akidah, dia tidak detailkan sangat. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh saja kepada kehendak Allah dan Rasul. Macam mana? Nabi kata, mu tengok aku buat macam itulah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kalau nak tanya, nak detail lagi, itu di luar kehendak Islam. Nak detail lagi. Nak detail. Banyak kalau kita nak detail ni. Nak detail ni mengadap ke belak tu, nak pakar macam mana, nak duduk tempat macam mana, nak duduk semua sekali ini Bani Israel namanya. Quran kata kamu nak tanya Nabi kamu seperti mana Bani Israel tanya Nabi dia kah? Jangan. Kerana perkara itu maknanya tidak syukur kepada nikmat. Tidak syukur kepada nikmat. Tidak syukur maknanya kufur. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, banyak bertanya artinya ragu. Banyak bertanya artinya dia tidak penuh iman kepada Nabi. Mana-mana yang perlu dijelas oleh Nabi akan jelaskan. Tak tunggulah nantilah setiap orang mari bertanya, dan ini tidak punya masa. Nabi tidak mempunyai masa. Oleh kerana itu, barang siapa yang ragu, artinya dia kufur. Barang siapa kufur, artinya dia tukar iman yang dia ada itu kepada kufur. Barang siapa melakukan demikian, faqad dhalla sawa'as sabil. Dia sudah menyeleweng daripada jalan. Jadi jelas di dalam ayat ini, hidup di dalam Islam ialah sunnah. Bagaimana untuk menghayati agama ini? Ikutlah panduan daripada sunnah Nabi SAW. Kita tidak akan kacau. Kita tidak akan terseleweng apabila sunnah Nabi itu dijadikan panduan. Sama ada dalam muamalatnya, dalam ibadatnya, dalam apa sekalipun, sunnah Nabi. Tetapi bagaimana untuk memahami sunnah, bagaimana untuk kembali kepada sunnah, itu dia ada ilmu pula. Ada ilmu pula. Hakikatnya semuanya ini perlu dipelajari. Kalau bertanya pun memang ada juga bertanya. Perlu dipelajari adab, peraturan bertanya. Tetapi yang tak perlu bertanya, ada pula tempat-tempat yang tak perlu bertanya. Begitulah ayat memperkatakan, dua ayat ini memperkatakan kepada kita dua perkara. Pertama hal cerita Yahudi, dan yang kedua pula iaitulah sikap yang betul terhadap agama perlu diambil. Seterusnya wadda katsirun min ahli kitab. Wallahu a'lam.